Nama saya Tang Keng Song, nombor matrik 170745556 dan saya akan membentangkan rumusan artikel tentang perbandingan kepimpinan dan budaya organisasi Hyundai dan Toyota. Akan mulakan dengan pengenalan. Toyota, kestabilan adalah penting dan merancang menyesuaikan dengan sistem kerja, lepas tu mesra dan membuat Hyundai lebih fleksibel adalah penting dan hanya membuat. Dan seterusnya latar belakang syarikat. Toyota, di bawah Toyota ada Toyota Second dan Lexus, dan Hyundai, di bawah Hyundai ada Hyundai dan Kia. Dua-dua syarikat ini dikawal dan diurus oleh pewaris pengasas syarikat, dan Toyota dan Hyundai aktif dalam pergerakan green, pembuatan kereta, mementingkan amalan kita semula, melabur dalam bateri dan teknologi hijau yang lain. Seterusnya kita akan bincang tentang perbandingan kes kajian mengurus cabaran luaran. Toyota dan Hyundai mengalami cabaran tidak dijangka, iaitu Amerika Syarikat memanggil balik model Camry dan Sonata. Toyota memanggil balik 8 juta buah kereta untuk mengukuhkan kesetiaan pelanggan, keyakinan terhadap jenama dan elak daripada kesan tindakan undang-undang, manakala Hyundai memanggil balik 139,000 buah kereta. Dan kita akan mulakan dengan tindak balas pengurusan Toyota. Tindak balas pengurusan Toyota untuk memanggil balik agak lambat dan bilangan yang sedikit. Toyota cuba untuk berkembang pesat dalam kedudukan pasaran antarabangsa, bergantung kepada elektronik baru yang berkembang. Tanpa diuji, pengurusan percaya kepada Toyota Way yang bagi suasana kepada pengurus dan eksekutif untuk menganggap segala berjalan dengan lancar. Apabila ada masalah, pengurus akan mengabai atau memandang rendah kepada kepentingannya. Perkembangan pesat syarikat memberi tekanan kepada sistem pengurusan dan teknologi. Dalam kes memanggil balik Toyota, sistem penyelarasan mengalami kepincangan. Selepas itu, Toyota juga menuding jari tanggungjawabnya kepada pelanggan dan membekal pertimbangan terhadap pelanggan adalah kurang di Toyota. Toyota bekerja keras untuk membina balik imej jenama dan kembali lebih cepat daripada jangkaan. Seterusnya kita akan tengok tindak balas pengurusan Hyundai. Pengurusan Hyundai berhati-hati dengan pemeriksaan AHTSA terhadapnya. Dalam kemungkinan memanggil balik, mereka mengambil tindakan cepat dengan memanggil balik secara sukarela. Hyundai mengambil tindakan cepat untuk mengelak daripada isu mengendali keselamatan. Toyota menangguhkan pengumuman untuk beberapa sebab. Hyundai mengumumkan untuk memanggil balik walaupun masih tidak tahu bagaimana membagi keterangan. Dengan mengambil tindak cepat, syarikat memanggil balik dengan segera dan elak daripada publicity yang negatif berkaitan dengan tindak balas lambat pesaingnya. Kedua-dua syarikat mengejar objektif yang agak sama. Toyota mengekalkan kualiti reputasi yang sudah lama. Hyundai membina kualiti reputasi yang baru muncul. Persoalan kajian yang baru muncul. Dalam situasi ini, kita meneroka 3 penjelasan yang berkemungkinan. Berkemungkinan varians tingkah laku boleh menyumbang kepada perbezaan dalam budaya negara. Berkemungkinan varians tingkah laku boleh dijelaskan oleh perbezaan dalam corak kepimpinan setiap syarikat. Berkemungkinan melalui pergabungan, iaitu menerusi budaya negara dan corak kepimpinan. Budaya organisasi dua syarikat yang terkini boleh menjelaskan perbezaan tindakan syarikat. Perbezaan sistematik di Asia Timur bahawa semua orang Jepun adalah tidak sama. Selain itu, orang Jepun yang berada dalam kumpulan yang sama tidak seperti orang Korea dan orang Cina yang berada dalam kumpulan yang sama.
Orang Korea dan orang Jepun mungkin mempunyai corak budaya yang sama secara umum, tetapi perbezaan masih wujud. Persekitaran budaya Jepun menekankan orientasi masa depan, egaliterisme jantina, orientasi kemanusiaan dan elak daripada ketidaktentuan. Persekitaran budaya Korea menekankan keyakinan kolektivisme dalam kumpulan kecil individu, menyampaikan kebanggaan, kesetiaan dan perpaduan dalam organisasi dan kumpulan, dan jarak kuasa. Perbezaan dapat difahami melalui tindak dan polisi oleh ketua organisasi dan pasukan pengurusan atasan. Peranan ketua dalam syarikat besar seperti Toyota dan Hyundai mewakili potensi dalam memahami operasi organisasi dan kejayaan. Dan seterusnya, kajian temu buah kepimpinan dan budaya organisasi. Kepimpinan dan budaya organisasi unsur penting dalam sistem pengurusan Toyota. Toyota Way berdasarkan 14 strategi pengurusan yang boleh dikategorikan ke dalam 4 prinsip. Keputusan pengurusan ibu pejabat dalam falsafah jangka panjang syarikat menggunakan proses right untuk mencapai keputusan yang betul, membangunkan sumber manusia dalam syarikat, memastikan peningkatan berterusan dalam semua proses, dan Toyota fokus dalam perancangan jangka panjang dan pembangunan sumber manusia dan produk. Selanjutnya, tapatan kajian Toyota. Pengurus di Toyota menunjukkan elak daripada ketidaktentuan. Hyundai. Pengurus di Hyundai menunjukkan kolektivisme dalam kumpulan kecil yang tinggi dan keyakinan. Corak kepimpinan Toyota. Budaya Toyota dibekuku dengan pemerhatian yang teliti dan simbol kepimpinan ketua. Ketua dihormati dan sebagai father sesebuah syarikat. Pekerja yakin bahawa beliau komited terhadap kebajikan syarikat dan bekerjanya dalam jangka masa panjang. Pelawatan yang dirancang ke berbagai operasi oleh eksekutif berpengalaman. Hyundai. Simbol kepimpinan masih penting. Pengurus anggap ketua terlibat secara langsung dalam operasi setiap hari syarikat. Pelawatan kejutan oleh ketua dan eksekutif berpengalaman. Peranan ketua adalah sebagai pembuat keputusan, tidak mempunyai jarak atau image authority rasmi. Dan budaya organisasi. Budaya organisasi dapat dikategorikan kepada dua jenis, iaitu symmetrical dan asymmetrical. Dan seterusnya, corak kepimpinan. Saya guna table untuk membuat perbandingan. Toyota fokus kepimpinan steady state, fokus pada kestabilan perancangan dan mengurangkan risiko. Peranan CEO Toyota, ketua perancangan dan simbol ketua tinggi tetapi jarak boleh nampak. Cara Toyota kepada persekitaran perniagaan, bekerja untuk menstabilkan persekitaran dan mengurangkan ketidaktentuan melalui perancangan yang teliti. Sistem pengurusan Toyota. Sistem globalisasi mencipta piawaian proses operasi antarabangsa yang seragam dan sistem kawalan. Selepas itu, Hyundai fokus kepimpinan entrepreneur, fokus pada kreativiti penyelesaian masalah dan menanggung risiko yang mempunyai alasan. Peranan CEO Hyundai, ketua perancangan dan pengurus yang terlibat secara langsung dalam operasi syarikat, tinggi di tempat operasi syarikat yang boleh nampak. Cara Hyundai kepada persekitaran perniagaan, bekerja untuk kapitalis di persekitaran tidak stabil melalui fleksibel operasi dan penerimaan terhadap risiko. Sistem pengurusan Hyundai, sistem yang menyeluruh, mencipta polisi operasi antarabangsa yang sesuai mengikut situasi tempatan yang berubah. Dan seterusnya, corak organisasi. Saya juga membuat table untuk membuat perbandingan. Toyota fokus budaya simetrik, kestabilan dan boleh dijangka keseimbangan, orientasi risiko, elak daripada risiko, mengurangkan ketidaktentuan melalui perancangan, eksperimen untuk mencari penyelesaian dan menunggu untuk keizinan. Komitmen kerja boleh berjaya apabila menghadapi cabaran, bergantung kepada sistem untuk membekuku keberkesanan sistem. Kolektivisme dalam kumpulan kecil. Budaya V. Kolektivisme yang tinggi dalam institusi, fokus pada kerjasama unit organisasi dan kumpulan
perniagaan, pembuat keputusan, lambat pertimbangan, evolusi, berpusat pada strategi dan keputusan operasi tempatan, kata sepakat adalah penting, dan Hyundai fokus budaya asimetrik, ketidaktentuan dan fleksibel on edge, orientasi risiko, menerima risiko, kapitalis di ketidaktentuan, pengurus menyokong untuk menerima risiko ketidaktentuan sebagai perang inovasi, eksperimen untuk mencari penyelesaian dan guna segera, komitmen kerja mesti berjaya apabila menghadapi cabaran, bertindak adalah penting untuk berjaya dan meningkatkan keyakinan, kolektivisme dalam kumpulan kecil, budaya we and me, kolektivisme yang tinggi dalam institusi dan kumpulan kecil, pembuat keputusan cepat berpusat pada pembuat keputusan, desentralisasi untuk keputusan operasi tempatan, tindakan dan dapatan adalah penting. Dan seterusnya, Toyota pembuat keputusan. Cara pembuat keputusan Ringinse adalah umum di barat dan menjadi pembuat keputusan asas di Toyota. Hyundai pembuat keputusan. Hyundai bergantung kepada sistem yang lebih serupa corak tradisional Korea. Kesimpulan dan perbincangan ringkasan pencarian. Toyota budaya memperkukuh usaha sistematik operasi dan mengurangkan ketidaktentuan. Hyundai budaya memperkukuh usaha untuk mengekalkan awasan terhadap peluang entrepreneur dan kapitalis dilaksanakan dengan secepat mungkin. Dan seterusnya, steady state vs kepimpinan entrepreneur. Steady state perancangan dalam jangka panjang adalah penting untuk meningkatkan keberkesanan proses. Syarikat perlu mengurangkan ketidaktentuan melalui perancangan yang teliti. Perancangan jangka panjang adalah untuk mengurangkan penyelewengan, gangguan atau penangguhan. Kepimpinan entrepreneur, peranan ketua untuk mewujudkan persekitaran dan budaya dari pekerja atasan ke bawahan yang mempunyai kebolehan untuk mengenal pasti dan bertindak terhadap perubahan. Dan selain itu, budaya organisasi simetrik vs asimetrik. Simetrik bercirikan kestabilan dan boleh dijangka. Peranan pengurusan membangunkan perancangan dan sistem operasi yang menyeimbangi komponen dalam organisasi untuk memberi perkhidmatan kepada maklumat syarikat dalam jangka panjang. Peranan ketua untuk mempunyai visi yang sama dan membina sistem dan struktur pengurusan untuk memastikan kelancaran pencapaian misi. Asimetrik bercirikan fleksibel dan tidak dapat dijangka. Peranan pengurusan menyediakan pekerja untuk bersedia menghadapi ketidaktentuan. Budaya yang bagus mengendali perubahan, tiada kawasan selesa. Hyundai kereta automobil dan teknologi. Toyota kenderaan otomatik. Hyundai desentralisasi, Toyota berpusat. Dan seterusnya, awasan terhadap generalisasi budaya. Toyota tidak perlu menjadi teladan di industri Jepun. Hyundai perlu menjadi teladan di industri Korea. LG dan Samsung menekankan imej antarabangsa mereka. Hyundai mengekalkan akar budayanya apabila globalisasi yang berterusan. Samsung merumuskan kepimpinan dan gaya pengurusan mencerminkan mereka mengubah sesuai daripada Jepun yang mengamalkan tradisional barat. Syarikat tidak semestinya akan berjaya jika mereka mencampurkan amalan barat sebagai unsur penting seperti Jepun dalam corak perniagaan menjadi ajaran kepada syarikat-syarikat yang baru muncul pada hari ini. Dan pertimbangan kajian pada masa depan, keberkesanan budaya asimetrik di Hyundai tidak berkesan di Hyundai, tetapi budaya simetrik membuktikan lebih berkesan di Toyota. Kebiasaannya kita menggunakan corak kepimpinan barat terhadap situasi antarabangsa, tetapi masih mempunyai corak bukan barat yang seharusnya dipertimbangkan. Bagaimana budaya organisasi diwujudkan atau diteruskan di negara lain oleh syarikat multinasional. Sekiranya sebuah syarikat Jepun atau Korea mempunyai budaya organisasi yang kuat di negara sendiri, bagaimana jika budaya dipindah ke anak syarikat di negara lain? Berkenaan dengan pengurusan, isu penting pertama adalah maklumat syarikat.
Di tahap apa syarikat percaya kepada nilai terasnya amalan kepimpinan dan budaya organisasi untuk ekspor ke persekitaran tempatan di negara lain. Dan isu penting kedua adalah apa nilai teras syarikat dan budaya organisasi yang boleh atau patut menjadi generalisasi di operasi antarabangsa bagi sesebuah syarikat. Sekiranya ibu pejabat syarikat mempunyai corak kepimpinan dan budaya organisasi yang dilakukan di negara sendiri, kebolehan pengurusan atasan mencipta semula persekitaran tersebut di negara lain yang mempunyai operasi tempatan. Isu terakhir berkaitan dengan pengurusan sumber manusia memerlukan perhatian terhadap kriteria pemilihan bekerja di organisasi dan latihan pada mula-mula dan sedang dijalankan serta usaha pembangunan. Cabaran bagi pengurus sumber manusia antarabangsa adalah mesti berkhidmat sebagai penterjemah dan melaksanakan nilai dan budaya syarikat ke dalam persekitaran tempatan, memerlukan pengurus untuk mengekalkan komunikasi antara ibu pejabat syarikat dan operasi tempatan. Dan akhir sekali dengan kesimpulan, topik kepimpinan dan budaya organisasi akan terus menjadi minat penyelidik untuk masa yang akan datang. Cabaran untuk penyelidik adalah untuk mendapat responden di seluruh pelosok dunia dan fokus pada pembangunan kajian corak kepimpinan budaya yang berbilang bertujuan untuk belajar lebih banyak berkenaan dengan tingkah laku organisasi yang mempunyai kaitan dengan persekitaran antarabangsa. Sekian, terima kasih.